Sejarah tingkatan 4, bab 6, Ancaman Komunis dan Peristiharan Darurat. Soalan kertas 1. Apakah masuk perkataan komunis? Menganut fahaman komunis. Mengapakah The Communist International Kuomintang menubuhkan Parti Komunis Malaya (PKM)? Kegagalan Parti Komunis Nanyang. Apakah yang berkaitan dengan bandar-bandar di Tanah Melayu seperti Muar, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani? Cawangan Parti Kuomintang. Di manakah pusat The Communist International Kuomintang? Moskow. Mengapakah Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha membuka cawangan di Tanah Melayu? Gagal menguasai Pulau Jawa. Apakah tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) semasa penduduk Jepun? Membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA atau Bintang 3 pada tahun 1942. Apakah kesan pentadbiran Parti Komunis Malaya (PKM) selepas tamatnya perang di Tanah Melayu? Kesengsaraan dialami oleh rakyat. Manakah pertubuhan telah berjaya dipengaruhi oleh Parti Komunis Malaya (PKM)? Sekolah Cina Syarikat apa? Lori dibakar oleh komunis dan kereta api disabotaj oleh komunis adalah ancaman komunis semasa darurat. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? Kehidupan harian penduduk terjejas. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan, iaitu Persidangan Kongres Belia Asia dan Persidangan Parti Komunis India. Apakah gesaan yang dicapai dalam persidangan tersebut? Menentang kuasa imperialis di Asia. Sir Edward James, Pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu mengisytiharkan darurat disebabkan peristiwa berlaku di Sungai Siput, Perak. Apakah peristiwa tersebut berlaku dan undang-undang darurat diperkenalkan? Pembunuhan pengurus ladang warga Eropah. Kerosakan pokok getah adalah salah satu tindakan komunis di Tanah Melayu. Mengapakah komunis bertindak demikian? Melumpuhkan ekonomi. Mengapakah lumbung biji dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis? Melemahkan ekonomi British. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertindak ganas yang menggugat keselamatan rakyat? Dengan bekerja sama. Apakah peristiwa yang berkaitan dengan tarikh di bawah 26 Jun 1948, 17 Julai 1948, 22 Februari 1950? Menyerang balai polis. Apakah pasukan keselamatan ditugaskan untuk mengawal ladang dan kawasan lumbung daripada serangan komunis? Special Constables. Apakah pasukan yang bertugas menjaga kubu Jungle Fort? Pasukan polis hutan. Apakah pasukan ialah pengawal kampung yang bertugas membantu menyekat bekalan makanan dan ubatan kepada komunis? Home Guard. Di bawah Undang-Undang Darurat, Kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan. Apakah tujuan tersebut? Mengawal pergerakan penduduk. Apakah tujuan rancangan bridge yang dilancarkan oleh Sir Henry Gurney? Memutuskan hubungan PKM dengan Ming Yuan. Apakah cara yang digunakan untuk memujuk penganas komunis mengira diri? Tawaran pengampunan. Apakah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu? Perintah berkurang. Apakah rancangan dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat? Perang saraf. Apakah punca kegagalan dalam rundingan baling antara kerajaan dengan komunis? Tiada kesepakatan. Apakah tujuan penubuhan Malayan Chinese Association (MCA)? Menawan hati penduduk Cina di Tanah Melayu. Apakah sebab peningkatan jumlah warga negara Persekutuan Tanah Melayu? Kelonggaran syarat kewarganegaraan. Apakah faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? Peristiwa darurat dan perpaduan kaum di Tanah Melayu. Soalan kertas 2 bahagian A. Ideologi komunis diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dan ideologi ini dibawa ke Tanah Melayu oleh Parti Kuomintang (KMT) dari China. Jelaskan latar belakang perkembangan komunis dari China di Tanah Melayu. Ideologi komunis dibawa masuk ke Tanah Melayu sejak tahun 1920-an oleh Parti Kuomintang (KMT). Cawangan KMT ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu bagi menyebarkan pengaruh komunis. Antara bandar tersebut termasuklah Muar, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Apakah tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) pada zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu? PKM menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun.
PKM membentuk Malayan People's Anti-Japanese MPAJA atau Bintang 3. PKM menerima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada British. Mengapakah perjuangan PKM wajar ditentang? PKM wajar ditentang kerana melakukan kezaliman terhadap penduduk. PKM mensabotej kereta api untuk melumpuhkan ekonomi negara. Tindakan PKM memusnahkan infrastruktur, menyulitkan kehidupan penduduk dan strategi PKM menimbulkan huru-hara. Gerakan Komunis Antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan iaitu Persidangan Kongres Belia dan Persidangan Parti Komunis India. Apakah kesan dan tindakan pengikut komunis selepas persidangan tersebut di Tanah Melayu? Pengikut komunis digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di negara Asia. Mereka melancangkan perjuangan bersenjata untuk menubuhkan Republik Komunis. Selain itu, mereka melancangkan perjuangan bersenjata menentang British di Tanah Melayu dan mengambil tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam penduduk Tanah Melayu. Apakah sebab British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu? British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu disebabkan komunis telah melancarkan perjuangan bersenjata. PKM bertindak melumpuhkan ekonomi dan merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan pasukan keselamatan. Apakah sebab kegagalan rundingan baling diadakan pada 28 Disember 1955 antara wakil kerajaan iaitu Tunku Abdul Rahman dengan pemimpin PKM iaitu Chin Peng? Chin Peng enggan membubarkan PKM, meletakkan senjata dan mengira diri dengan bersyarat. Selain itu, Tunku Abdul Rahman enggan bersetuju mengakui PKM sebagai parti politik yang sah adalah sebab-sebab kegagalan rundingan baring tersebut. Apakah tindakan bagi penguatkuasaan undang-undang darurat yang telah diambil oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis di Tanah Melayu? Salah satu tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah menahan sesiapa yang disyaki terlibat dengan komunis. Tindakan seterusnya adalah mengetatkan undang-undang senjata api dan menangkap pemimpin gerakan radikal. Terangkan sebab-sebabkah pengenalan diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah sistem pendaftaran kebangsaan. Kad pengenalan diperkenalkan dalam sistem pendaftaran kebangsaan untuk mengawal pergerakan penduduk. Ini juga memudahkan tindakan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Setiap penduduk berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dan perlu sentiasa membawa kad pengenalan. Mengapakah kad pengenalan perlu sentiasa dibawa bersama oleh setiap individu? Kad pengenalan digunakan untuk menentukan identiti seseorang dalam pengurusan rasmi sama ada di premis kerajaan atau swasta. Urusan rasmi memerlukan identiti individu sebagai kewarganegaraan. Ini dapat mengelakkan identiti individu digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Soalan kertas 2, bahagian B. Apakah peristiwa telah membawa peristiharan darurat oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948? Peristiwa yang membawa pengisytiharan darurat adalah berlaku pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak pada tahun 1948. Sir mengisytiharkan pelaksanaan undang-undang darurat yang dilaksanakan di beberapa buah negeri Melayu seperti Ipoh, Muar, Kulang, Pulai dan Pelentong. Seterusnya, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Apakah tindakan yang dilakukan oleh penganas komunis untuk mencapai matlamat perjuangan mereka? Tindakan yang dilakukan oleh penganas komunis adalah melumpuhkan ekonomi. Sejak undang-undang darurat dikuatkuasakan, Rumah Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis. Penganas komunis mengancam keselamatan rakyat yang enggan bekerja sama dengan mengukuh, mensabotej, mengiran dan mencuri penduduk. Selain itu, mereka juga merosakkan infrastruktur seperti sistem pengangkutan dan perhubungan. Kenderaan dibakar dan ditembak yang mengira pekerja awam pembaikan. Mengapakah keamanan dan keselamatan negara sangat penting bagi mengekalkan kemerdekaan negara? Keamanan dan keselamatan negara sangat penting kerana pemimpin dapat menjalankan pentadbiran dengan lancar. Ini dapat mengelakkan anasir-anasir jahat menggugat keselamatan negara. Di samping itu, kemerdekaan negara berdasarkan perpaduan rakyat yang berbagai kaum. Perpaduan yang kukuh dapat mengelakkan permusuhan dengan negara lain. Selain itu, rasa cinta kepada negara dan mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dapat mengekalkan keamanan dan keselamatan negara. Kereta api yang disabotej, ladang getah dan rumah kediaman dibakar dan pokok getah dirosakkan oleh komunis merupakan keganasan Parti Komunis Melaya (PKM) di Tanah Melayu. Nyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKM dalam usaha mengganggu pentadbiran British di Tanah Melayu.
Salah satu tindakan yang dilakukan oleh PKM adalah melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Sasaran utama PKM adalah lumbung biji timah dan ladang getah dengan mengira 80 lumbung di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dengan tujuannya untuk melemahkan ekonomi British. Selain itu, PKM memusnahkan infrastruktur tanah Melayu seperti mensabotis kemudahan asas untuk menjejaskan kehidupan penduduk. Apakah usaha pentadbiran tanah Melayu untuk menangani ancaman komunis? Bagi menangani ancaman komunis, salah satu usaha yang diambil seperti pendaftaran kebangsaan dan kad pengedaran di bawah undang-undang darurat. Tujuannya untuk mengawal pergerakan penduduk dan memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Selain itu, rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, pesuruhjaya tinggi British yang bertujuan memutuskan hubungan Ming Yuan dengan PKM merupakan langkah yang berkesan melepaskan pergerakan komunis. Sir Henry Gurney juga mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya mengira diri. Terangkan cabaran yang dihadapi negara untuk memastikan perpaduan negara yang berbagai kaum. Cabaran yang dihadapi adalah kebebasan media sosial yang kerap memuat naik isu yang sensitif. Terdapat segelintir masyarakat bersikap mementingkan kaum sendiri dan kewujudan perasaan prejudis dalam diri pelbagai kaum. Sikap pemimpin yang menggunakan sentimen perkauman dan mendapatkan sokongan atau pengaruh rakyat. Selain itu, perasaan setia dan sayang kepada negara masih longgar di kalangan masyarakat dan penggunaan bahasa kebangsaan kurang diamalkan oleh sesuatu kaum.